Beberapa hari lepas, masa Nas dengan kawan-kawan Nas lepak, kita orang terbuka satu topik ni tau, which is menarik gila topik ni. Iaitu, pernah tak korang terfikir macam mana pelbagai bahasa serata dunia ni dicipta? Punyalah serius kita bincang pasal topik ni sampai mati akal hingga roboh alam fikiran semata-mata dek kerana terlintas pasal isu ni. Jadi sebenarnya terdapat lebih daripada 7,000 bahasa yang dituturkan di dunia ni. Terkejut tak? Sebab tak sangka pertuturan bahasa dalam dunia ni ada beribu-ribu rupanya. Dari bahasa Inggeris, ke Mandarin, ke Sepanyol dan lain-lain lagi. Dan bukan nak kata apa lah, tapi setakat dalam Malaysia ni pun kita dah punya logat. Negeri Sembilan lah, Kedah, Kelantan, yang buatkan kita keliru kadang-kadang. Ini kan pula bahasa pertuturan yang lain-lain tu. Hasil daripada perbincangan, apa yang dapat dikatakan ialah teori pertuturan bahasa ni masih lagi diragui oleh para-para pengkaji. Kenapa sampai hari ini masih lagi diragui? Ini kerana terdapat dua pendapat daripada dua belah pihak, iaitu teori daripada pendapat agama, iaitu bahasa yang telah diwahyukan, dan teori kedua iaitu teori convention atau permusyaratan sejagat oleh ahli-ahli bijak pandai. Mengikut teori yang pertama tadi, ada yang mengatakan bahasa Arab wallahualam adalah merupakan bahasa yang diwahyukan oleh Allah yang telah diajarkan kepada manusia pertama iaitu Nabi Adam AS ke semua nama-nama baik pun di syurga dan langit serta bumi. Dalam hal ini, sebenarnya tiada keterangan yang mendalam mengenai isu bagaimana terjadinya proses belajar dan mengajar di antara Allah SWT dengan Nabi Adam. Namun, cukup saja kita ketahui bahawa ada dua golongan yang memberi pendapat mengenai hal isu bahasa ini tercipta. Dan dah khabar kalau kita bahas je pasal isu bahasa ni memang suka jumpa penghujung Baiklah, golongan yang pertama berpendapat bahawa Allah mengajar Nabi Adam seluruh nama-nama seperti manusia, haiwan, tanah, laut, gunung ganang dan lain-lain lagi. Apa yang dapat dikukuhkan lagi, Imam Al-Mardawi mengatakan, dah kalau Allah ajarkan Nabi Adam seluruh nama, maka akuilah bahawa Allah juga yang mengajarkan seluruh bahasa di bumi ini. Kiranya macam ni lah. Allah mengajar Nabi Adam semua nama dan termasuk bahasa. Kemudian, Nabi Adam mengajar keturunannya dengan bahasa tersebut. Selepas tu, ketika anak cucu cicit Nabi Adam ni membiak dan mula berkembang, jadi bahasa-bahasa mula diubah. Lalu terciptalah sebuah bahasa yang mudah mereka fahami sehingga mereka lupa bahasa asalnya. Seterusnya, golongan yang kedua pula mentafsirkan Nabi Adam ni hanya dipelajari dengan nama-nama yang tertentu saja, bukan seluruh nama yang telah ada. Pendapat yang ni pula ada yang mengatakan kiranya seperti Allah mengajar Nabi Adam nama-nama seperti manusia, malaikat, jin. Kemudian Allah ajar pula apa-apa yang terdapat di bumi. Lalu Allah mengajar nama-nama keturunan Nabi Adam bukan nama-nama seluruh jenis makhluk. Berbalik pula kepada teori yang kedua iaitu teori convention atau pemusyaratan. Bahasa ni sebenarnya dah wujud kira-kira 60 hingga 100 ribu tahun yang lalu, di mana manusia zaman dulu-dulu ni kalau nak berkomunikasi antara satu sama lain hanya gunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerakan tubuh badan saja. Cuba bayangkan macam manalah kalau sampai sekarang kita guna kaedah macam tu. Tapi satu ialah kita kena bersyukur. Nasib baiklah otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang sukar. Manusia dah mula namakan benda, makanan sampai dapat dijadikan sebuah situasi itu mudah diungkapkan atau erti kata lain diucapkan dengan cara mereka meniru bunyi sesuatu. Kemudian, perlahan-lahan manusia dah boleh bercakap dengan gabungkan dua patah perkataan yang berbeza tu bergabung menjadi satu bahasa. Habis tu macam mana pula boleh ada pelbagai bahasa dekat dunia ni? Orang dulu-dulu nak teruskan kehidupan kenalah cari sumber makanan. Jadi nenek moyang kita ni kenalah berhijrah ke negara-negara lain. Dari sini kita boleh lihat isolasi budaya wujud iaitu berbeza bahasa mengikut keadaan alam, makanan dan juga makhluk bernyawa yang lain-lain. Apabila terjalin kelompok yang berhijrah ke tempat yang lain ni, pembauran bahasa mula muncul dan inilah salah satu faktor yang besar di mana wujudnya pembentukan bahasa yang baru tercipta dan inilah kita panggil sebagai super language. Nyatijahnya di sini sebab itulah negara yang berdekatan cenderung mempunyai bahasa yang lebih kurang ibarat Indonesia dengan Malaysia. Tapi tuntasnya di sini, dari masa ke masa, bahasa ni berubah dengan cara yang sangat halus tanpa kita sedar. Oleh sebab tu, lama-kelamaan bahasa yang orang dahulu guna pakai boleh berubah. Sebab itulah semakin lama semakin banyak munculnya lebih pelbagai bahasa. Bayangkan ada berapa lagi bahasa-bahasa di luar sana yang korang tak pernah dengar lagi. Para penyidik mengatakan bahawa kira-kira separuh daripada bahasa dunia akan pupus 100 tahun dari sekarang. Sebelum Nas akhiri perbincangan isu mengenai terciptanya pelbagai bahasa, korang nak tahu apa lagi menarik? Sebenarnya dengan mempelajari bahasa kedua, korang dapat meningkatkan daya ingatan dan melambatkan proses penuaan korang tau. Itu saja perkongsian Nas dengan korang semua.
Cuba korang komen kat bawah ni, apa lagi bahasa yang korang tahu tapi sebenarnya tak ramai lagi orang tahu. Jangan lupa like, share and subscribe YouTube Cakap Keli untuk video yang lebih menarik lagi. Okay, bye!